Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Hanaling RBI. Apa khabar semua? Cikgu doakan semoga anda semua sihat dan sejahtera selalu. Murid-murid yang dikasihi sekalian, pembelajaran kita kali ini ialah berkaitan dengan soalan 2A. Iaitu soalan pemahaman petikan umum. Jom kita belajar. Soalan pemahaman umum Bahasa Melayu kertas 2. Bagi soalan pemahaman, markah diperuntukkan sebanyak 35 markah. Sebelum menjawab soalan pemahaman, ada beberapa tip perlu anda patuhi. Yang pertama, jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap atau ayat sempurna. Diingatkan, jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, calon hanya akan mendapat separuh atau 50% daripada markah yang diperuntukkan sahaja. Kita lihat pula panduan pemarkahan. Bagi soalan 2 markah, deskripsinya adalah seperti berikut. Yang pertama, jawapan tepat mengikut konteks, isi cukup dan ayat gramatis, maka markah yang diperuntukkan ialah 2 markah. Tetapi jika isi tidak cukup, ayat tidak gramatis atau ayat gramatis, markah hanya 1 markah. Bagi soalan 3 markah pula, isi cukup dan lengkap, relevan dengan tugas dan ayat gramatis, maka calon akan mendapat 3 markah. Isi cukup, ayat tidak gramatis, 2 markah. Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis, 2 markah. Bagi isi kurang lengkap ataupun tidak cukup dan ayat tidak gramatis, calon akan mendapat 1 markah. Bagi soalan 4 markah, isi cukup dan lengkap atau relevan dengan tugasan, maka ayat gramatis, maka calon akan mendapat 4 markah. Isi cukup dan lengkap, relevan tetapi ayat kurang gramatis, 3 markah. Manakala isi tidak cukup dan kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis, 2 markah. Bagi isi yang kurang lengkap dan kurang relevan, ayat pula tidak gramatis, maka markahnya 1 sahaja. Murid-murid sekalian, kita lihat pula contoh pemahaman petikan umum berdasarkan bahan ataupun petikan rumusan. Berikut ialah petikannya. Mari kita lihat contoh soalan petikan umum. Kita lihat bagaimana menjawab soalan yang pertama, iaitu soalan 2 markah. Berikan maksud rangkai kata memberikan ancaman. Dalam petikan, jawapan bagi soalan ini ada pada perenggan yang terakhir, iaitu ayat yang pertama, penggunaan plastik telah memberi ancaman yang besar kepada hidupan laut. Jadi, calon-calon diingatkan supaya mencari sinonim yang tepat sahaja bagi perkataan memberikan ancaman. Jangan hurai atau berikan definisi kata atau frasa yang diuji itu. Baik, kita lihat contoh jawapan yang pertama. 1. Maksud rangkai kata memberi ancaman ialah mendatangkan bahaya. Isi tepat, ayat gramatis. Jadi, calon layak mendapat 2 markah. Kita lihat contoh yang kedua. Maksud rangkai kata memberikan ancaman ialah memberikan bahaya. Atau jika calon menjawab, maksud rangkai kata memberikan ancaman ialah mendatangkan ancaman. Jadi, calon hanya layak mendapat 1 markah. Isi kurang tepat, ayat gramatis. Dalam konteks ini, calon hanya menukarkan salah satu daripada kata yang diuji. Kita lihat pula contoh yang ketiga. Maksud rangkai kata memberikan ancaman ialah mendatangkan kesan. Baik, dalam konteks ini, calon hanya mendapat 1
ataupun calon hanya menukarkan satu kata dengan betul iaitu mendatangkan, tetapi tidak bagi kata yang kedua. Jadi calon tidak layak mendapat markah, apa-apa markah. Seterusnya kita lihat pula contoh soalan 3 markah. Dalam petikan pengarang menjelaskan beberapa ancaman penggunaan plastik, nyatakan ancaman-ancaman tersebut. Jadi dalam perenggan terakhir ada jawapannya. Kita lihat contoh jawapan. Antara ancaman penggunaan plastik yang dijelaskan oleh pengarang ialah hidupan laut seperti anjing laut, ikan lumba-lumba dan ikan paus mengandungi mikroplastik di dalam sistem pencernaan dan kesihatan manusia turut terjejas. Ancaman kepada dua pihak. Jadi, isi cukup ayat gramatis 3 markah. Diingatkan kepada calon supaya hanya mencari jawapan yang terdapat dalam petikan atau bahan sahaja. Isi cukup 2 sahaja. Seterusnya, kita lihat pula soalan yang ketiga, iaitu soalan 4 markah. Soalan ini dalam kategori soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Bagi soalan ini, kita lihat soalannya. Penggunaan polistrina masih lagi berleluasa meskipun larangan telah dikeluarkan oleh kerajaan. Pada pendapat anda, apakah punca-punca kerajaan mengeluarkan larangan tersebut? Jawapan perlu anda cari di luar petikan, tetapi mestilah jawapan yang relevan. Kita lihat contoh jawapan. Pada pendapat saya, antara punca kerajaan mengeluarkan larangan berkenaan adalah kerana kesan penggunaan polistrina telah menjejaskan kebersihan alam sekitar apabila dibuang merata-rata. Selain itu, polistrina turut mengandungi bahan kimia berbahaya yang menjadi penyebab penyakit kanser. Malah, strina adalah mutagen yang menyebabkan perubahan genetik yang berpotensi merosakkan sistem pembiakan. Kerajaan juga terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk kos pembersihan dan pelepusan kerana polistrina sukar diuraikan secara semula jadi. Baiklah, ada banyak isi dalam jawapan ini. Isi cukup ayat gramatis 4 markah. Bagi soalan ini, biasanya isi cukup hanya 3 isi sahaja. Kita lihat contoh yang lain, soalan 4 markah. Soalannya, kesedaran tentang penggunaan beg plastik secara berhemah masih sangat rendah dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk meningkatkan kesedaran rakyat berkaitan perkara ini? Kita lihat contoh jawapannya. Pada pendapat saya, antara usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kesedaran rakyat ialah kerajaan mengadakan kempen kesedaran dan pengurangan penggunaan plastik secara meluas. Pihak peniaga tidak lagi membekalkan beg plastik kepada pelanggan secara percuma. Sebaliknya, rakyat membawa beg sendiri ketika membeli belah. Pihak media perlu turut menyebarluaskan kesan atau keburukan akibat lambakan sisa plastik kepada manusia dan bumi. Isi dalam jawapan ini cukup, malah berlebihan. Isi cukup ayat gramatis 4 markah. Untuk makluman anda, anda juga boleh menyatakan jawapan berdasarkan perkara yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Contohnya, ibu bapa, sekolah dan NGO. Contoh soalan kebat seterusnya ialah setiap rakyat Malaysia dikatakan telah menggunakan kira-kira 300 beg plastik sekali guna sahaja dalam setahun. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang wajar dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kesedaran murid berkaitan perkara ini? Kita lihat contoh jawapan. Pada pendapat saya, antara langkah yang wajar dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan
mendidik murid-murid mempelajari langkah-langkah praktikal mengatasi pencemaran plastik, memantapkan kefungsian kelab pencinta alam, menjemput penceramah untuk berkongsi maklumat dan pengetahuan tentang bahaya penggunaan plastik tanpa kawalan dan menggalakkan murid-murid membawa makanan dalam bekas sendiri. Isi cukup ayat gramatis 4 markah. Kita lihat pula jawapan-jawapan lain yang relevan untuk soalan ini. Calon mungkin boleh menulis berkaitan dengan penggunaan straw plastik, guru yang menjadi suri teladan, lawatan ke pusat pelupusan sampah dan aktiviti khidmat masyarakat. Contohnya, aktiviti mengutip sampah atau plastik di pantai. Murid-murid sekalian, bagi menjawab soalan pemahaman petikan umum dengan bernas dan mantap, calon-calon perlu ingat, jawapan mestilah berdasarkan kehendak tugasan. Seterusnya, jawapan menggunakan ayat yang lengkap, ada subjek dan ada predikatnya. Seterusnya, isi biar lebih, jangan kurang. Hal ini kerana apabila isi kurang, calon hanya layak mendapat markah yang minimum. Seterusnya, tulisan mestilah kemas. Cuba untuk menghasilkan jawapan yang boleh dibaca atau meningkatkan impresen pemeriksa. Seterusnya, sebelum menghantar jawapan, sila semak jawapan anda terlebih dahulu. Moga anda dapat memberi jawapan pemahaman petikan umum dengan cemerlang. Bagaimana tadi? Cikgu harap anda telah mampu memberi jawapan yang tepat dan mantap. Sekian sahaja perkongsian daripada Cikgu Hanaling RBI. Jangan lupa like, komen dan subscribe. BN